Anissa. Terima kasih Nurul dan salam hormat. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak semalam memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Kampung Haji Baki Kuching bermula pukul 6 petang ini sehingga 10 November depan. Untuk perinciannya bersama wartawan Monica Gary yang kini meninjau persiapan pelaksanaan PKPD di kawasan itu. Teruskan dengan laporannya, Monica. Terima kasih rakan penyampai di studio. Ketika ini saya berada di hadapan Kampung Haji Baki untuk meninjau persiapan anggota penguat kuasa sebelum PKPD dilaksana. Di kawasan ini susulan 25 kes positif COVID-19 telah pun dikesan melibatkan kluster Baki semalam. Jadi untuk perincian lanjut mengenai persiapan ini, kita bersama dengan Ketua Polis Daerah Padawan iaitu Superintendent Aidil Buah Hassan. Ketua, boleh kongsikan sedikit persiapan pihak PDRM pada hari ini? Okey, terima kasih. Seperti mana yang kita sedia maklum, pada hari ini PKPD akan bermula yang mana di kawasan Kampung Haji Baki sehingga 11 November. So pada masa ini kita dapati pihak kami, pihak polis sedang membuat persiapan lah bagi menyekat ada 6 laluan yang keluar masuk ke Kampung Haji Baki ini. 6 laluan ini kita akan sekat pergerakan penduduk di sini yang mana kita akan tempatkan seperti mana sinilah sedia maklumlah kanopi juga dengan kon-kon dengan papan tanda lah untuk menyekat keluar masuk lah. So petugas lebih kurang seramai 70 anggota polis yang akan bertugas membantu bersama dengan agensi utama iaitu Jabatan Kesihatan dalam usaha menyekat penularan penyakit COVID ni. Mungkin ada SOP daripada pihak penguat kuasa iaitu seperti rondaan di setiap laluan ataupun macam mana? Okey. Bagi pelaksanaan PKPD ini tiada rondaan akan dibuat. Cuma kita akan memastikan laluan keluar masuk ke Kampung Haji Baki ini akan disekat. So mana-mana individu yang berasal daripada kampung ini tidak dibenarkan keluar kecuali melibatkan kes-kes kecemasan dan juga kes-kes kebajikan. Okey Tuan, terima kasih atas perkongsian itu tadi. Okay. Jadi untuk makluman ya, setakat semalam seramai 845 individu telah pun disaring semasa aktiviti pengesanan secara aktif yang telah dijalankan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak di kampung ini bermula pada Sabtu lalu. Dan daripada jumlah itu 25 positif, 744 individu adalah negatif dan 101 individu yang disaring masih menunggu keputusan ujian makmal. Saya rasa itu sahaja perkongsian saya daripada Kampung Haji Baki pada hari ini. Kembali kepada rakan penyampai di studio. Terima kasih Monica. Dalam pada itu, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Ik Pahon Joik memaklumkan semasa PKPD di Kampung Haji Baki, beberapa bantuan akan disalurkan termasuk kemudahan klinik kesihatan sementara. Selain daripada kemudahan saringan yang akan diberikan, Jabatan Kesihatan juga akan mewujudkan satu klinik sementara di bangunan sebelah itu untuk mereka yang di dalam kawasan ini yang sudah didaftarkan untuk ada pertemuan perjanjian dengan klinik ataupun SGH dan mereka mungkin tak boleh pergi, maka sebelum mereka dilepaskan untuk pergi, mereka akan terlebih dahulu dibuat pemeriksaan di sini. Ini untuk orang tua, ibu, anak dan mereka yang bersalin. Jelasnya, selain itu juga melalui mesyuarat jawatan kuasa pengurusan bencana negeri juga menerusi Jabatan Kebajikan Negeri Sarawak akan mengagihkan bantuan makanan asas kepada semua penghuni kampung itu kira-kira RM50 seminggu untuk satu isi rumah bermula esok. Ketika ditemui pemberita, Dato' Ik Pahon berharap PKPD selama 2 minggu ini dapat menyekat penularan COVID-19 yang melibatkan kluster Baki. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak menyasarkan lebih 4,000 penduduk di kampung tersebut menjalani saringan secara berperingkat. Modul pengajian di Institut Pendidikan Guru IPG perlu merangkumi pengajian mata pelajaran secara umum dan bukan secara penghususan. Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Dato' Amar Michael Manyin Jawong berkata, penguasaan pelbagai mata pelajaran penting dalam usaha kerajaan mempromosi pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di peringkat sekolah rendah di Sarawak. Is practicing
Dato' Amar Michael Manyin menjelaskan jika guru pelatih dilengkapkan dengan kemahiran dan pengetahuan tentang pelbagai mata pelajaran, ini membolehkan mereka menguasai dan mengajar pelbagai mata pelajaran setelah menamatkan pengajian di IPG. Those who are teaching at the primary level, they actually can teach any subject. So it's more or less specialized. So if they can actually change this from the specialization and more on generalization, so that those who teach in primary schools, they can teach any subject. Menurutnya, keadaan sedemikian tidak kondusif dalam memupuk minat pelajar terhadap STEM, ditambah pula dengan pencapaian pelajar Sarawak dalam STEM masih jauh ketinggalan dengan hanya 23% setakat ini memilih bidang tersebut. Dalam pada itu, Dato' Amar Michael Manyin menjelaskan proses latihan semula kepada lebih 5,000 guru yang mengajar sains dan matematik akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Beliau berkata kementeriannya mempunyai dana dan kini terpulang kepada 4 IPG di Sarawak untuk melaksanakan latihan semula itu yang mengambil masa 6 hingga 7 minggu. Dato' Amar Michael Manyin ditemui media selepas melancarkan buku Model STEM IR 4.0 peringkat menengah di Kuching. Buku tersebut ditulis oleh 13 orang fasilitator STEM IPG Kampus Batu Lintang dan mengandungi 6 bab, antaranya pengenalan STEM, kejuruteraan reka bentuk struktur binaan dan teleporting robot virtual reality. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan.